Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain amin. Menurut riwayat Jabir dan Muaz, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinaikkan ke langit. Sampai situ Zat. Yap. Ke dah habis tu? Sikit sebelum masuk yang bab berikutnya. Ha? Kan ada yang sebelum asal usul tu. Sikit je. Mana yang ni dah Baik, kata Muaz dan Jabir yang bawah kali tu. Kata Muaz radhiyallahu anhu dan Jabir radhiyallahu anhu. Baik, Muaz dan Jabir ni di antara sahabat yang dikatakan ulama. Ulama di kalangan sahabat. Muaz dihantar ke Yaman dan Jabir ni banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata Muaz dan Jabir? Sesiapa yang berdiri dalam sembahyang serta membesarkannya. Membesarkannya maknanya memuliakan sembahyang. Iaitu menganggap mulia sembahyang. Ini satu perasaan yang mesti ada dalam diri kita dah. Orang yang membesarkan sembahyang ni dia akan mengutamakan sembahyang. Tapi orang yang tidak membesarkan sembahyang dia tak peduli dengan sembahyang. Dia tak peduli tentang sembahyang. Sembahyang awal waktu ke, sembahyang jemaah ke, sembahyang dapat pahala ke, dia tak peduli sebab bagi dia sembahyang ni sekadar rutin. Jadi apa yang dikatakan oleh Muaz dan Jabir ni ialah orang yang sembahyang dan membesarkan sembahyang. Dan ditunaikan segala rukun, rukuk dan sujudnya. Ditunaikan dalam kata ditunaikan dengan diusahakan dengan sempurna. Bukan maknanya orang kata buat sembahyang ni sebagai rutin, sebagai orang kata nak melepaskan tanggungjawab dia. Itu salah. Lain cara orang yang buat sesuatu amalan bersungguh-sungguh nak menyempurnakan dengan orang yang sekadar beramal sama ada sembahyang ataupun ibadat-ibadat lain sekadar untuk melepaskan tanggungjawab. Maka diperuntukkan baginya, bagi musalli ni, orang yang sembahyang begini, sembahyang dalam keadaan membesarkan sembahyang, bersungguh-sungguh menunaikan untuk sempurnakan sembahyang, maka baginya pahala para malaikat di 7 petala langit. Pada minggu lepas kita dah bincang bagaimana malaikat ni kita tahu kan. Allah Ta'ala gambarkan, tunjukkan pada Nabi SAW. Apa nama ni, malaikat yang berada di langit. Yang ada yang rukuk, ada yang berdiri, ada yang sujud. Taat pada Allah. Dan mereka mendapat pahala daripada Allah. Ibadat mereka tu. Maka ibadat-ibadat para malaikat ini akan diberikan kepada orang yang benar-benar, yang bersungguh-sungguh, yang membesarkan sembahyang itu sendiri. Ini dia. Ini yang mesti menjadi cita-cita kita sebagai musalli. Inilah yang disebut sebagai munyah. Munyah ni maknanya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idamkan. Maka kalau kita dapat pahala yang beginilah, kalau kita sembahyang kita ni akan jadi sembahyang yang tinggi nilaian ni. Yang orang kata apa, powerful lah. Powerful untuk mendidik diri kita, merubah jiwa kita, membimbing kepribadian kita. Tanha anil munkar, inna salata tanha anil fahsya wal munkar, yang akan menjadi sembahyang yang mencegah kefasikan, kekejian dan juga kemungkaran. Itulah
Itulah bentuk semayangnya. Kalau semayang dalam keadaan yang leka, semayang dalam keadaan tidak bersungguh-sungguh, semayang dalam keadaan tidak ada kualiti, memang semayang tu memang sekadar melepaskan tanggungjawab, tapi kesan pada hidup itu tak ada. Sebab itulah beza orang yang semayang dia merubah hidup dia, dengan orang yang semayang tapi semayang tak merubah hidup dia. Apa di antara sebab kita jumpa biasa orang yang ada ilmu baik, ilmu tinggi, bahas, boleh cakap macam-macam, amalan pun hebat, tapi kita lihat kepribadian dia tak sehebat ilmu dan amalan. Apa sebab? Kadang-kadang kita lihat orang begini, akhlak dia buruk, perangai dia secara terbuka, tak malu melakukan maksiat, tak malu bercakap dengan perkara yang hina, yang keji dan sebagainya. Walaupun dia semayang, walaupun dia ada ilmu, walaupun ada macam-macam gelaran pada dia yang hebat-hebat, tapi kenapa jadi begitu? Antaranya ialah kerana yang disebut oleh para ulama kita ialah kerana tidak ada warak. Warak tadi. Dia kalau ilmu dan amal kita datang dengan warak, datang dengan sifat warak dalam diri kita, maka kita akan nampak hasil yang hebat dalam peribadi kita. Tapi kalau kita ada ilmu, kita ada amalan tapi tak datang dengan warak, ini akan menyebabkan ibadat kita tidak memunculkan dalam diri kita sifat-sifat, contohnya takut pada Allah, contohnya iftikar bergantung pada Allah, contohnya sifat ihtikar ni merasa hina, merendah diri pada manusia, tawaduk kepada manusia. Ini semua punca daripada apa? Punca tak ada warak. Warak ni apa makna? Warak ni maknanya memelihara diri lah. Level paling rendah memelihara diri ni ialah memelihara diri daripada segala yang haram. Dia akan mengambil semua yang halal dan memelihara diri daripada segala yang haram. Baik makan minum ke, baik sumber rezeki ke, baik apa saja. Ini level paling rendah warak. Kalau orang ni ada ilmu, ada amalan tapi tak warak, dia tak jaga bab ni, dia tak pelihara diri dia dalam soal halal dan haram, maka itu yang jadi macam tadi tu. Kepribadian dia masih kotor lagi, kepribadian dia masih buruk lagi, lidah dia masih jahat lagi dan sebagainya. Ini warak. Warak paling rendah itu tadi. Ambil yang halal dan jaga diri daripada segala yang haram. Warak yang pangkat lebih tinggi lagi ialah warak daripada perkara-perkara yang syubhat, yang tak jelas halal dan haram. Dan lebih tinggi lagi warak orang-orang yang dikatakan orang-orang yang khawas. Khawasul khawas ni ialah orang-orang yang dia warak memelihara diri daripada perkara-perkara yang harus, tapi yang dia bimbang, dia boleh jatuh kepada syubhat ataupun kepada haram. Orang begini benar-benar harus makan minum harus, tapi dia jaga sungguh. Rezeki harus, cari rezeki apa cara pun harus, tapi dia akan jaga sungguh. Ini warak. Warak yang paling tinggi memang kita pun tak susah nak capai dah. Bolehlah kita cakap tapi susah nak capai. Iaitu warak daripada selain daripada Allah. Warak, hati dia tak nak melainkan hanya Allah. Itu warak paling tinggi. Jadi sebab itulah orang yang ada ilmu dan amal datang dengan warak, maka dia akan
peribadi dia akan berubah. Apa tanda peribadi berubah ni? Dia ada 3 tanda besar. 3 tanda besar orang yang ibadat dia, ilmu dia merubah diri dia. Pertama, orang yang berilmu dan beramal, dan dengan ilmu dan amalan itu dia akan menambah dalam hati dia sifat iftiqar. Iftiqar maknanya pergantungan, penyandaran hati dia pada Allah. Ini yang pertama. Orang begini dia akan rasa semua yang dia dapat ni, sama ada amalan ke, ilmu ke, ataupun apa-apa achievement di dalam hidup ni, semua dia sandarkan pada Allah. Dia tak nampak pun diri dia. Dia nampak diri dia ni hamba Allah ni. Dia kaya sebab Allah Ta'ala beri dia kaya. Dia berilmu sebab Allah Ta'ala beri dia ilmu. Dia ada harta, dia ada nama, dia ada kedudukan sebab Allah Ta'ala yang beri. Ini hati orang yang iftiqarun ilallah. Sebab ramai manusia yang dia berasa achievement dia, pencapaian hidup ni disandarkan pada diri dia sendiri. Walaupun dia semayang dan puasa, walaupun dia semayang, walaupun dia berilmu, dia berasa hebat kerana apa? Kerana dia ada ilmu. Dia rasa hebat kerana dia pakar. Dia rasa hebat, dia dapat mencapai macam-macam ketinggian dan sebagainya sebab dia rasa dia layak dengan kepandaian dia, kemahiran dia, credibility dia dan sebagainya. Ini bahaya sebenarnya. Sikap ini akan membuahkan sifat takabur, sombong, yang akan memutuskan hati dia daripada Allah. Maknanya dia tak akan bersyukur pada Allah. Dia tak akan nampak benda ni balik pada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang datang dengan ilmu, amal dan juga warak ni, dia akan datang, dia akan dapat lihat dalam diri dia bertambahnya sifat ihtiqar. Ihtiqar ni maknanya merasai kehinaan diri dia. Merasai kehinaan diri dia. Sebab dia tahu dia hamba, dia tahu dia manusia biasa, banyak kelemahan. Sikap kebanyakan manusia ni ialah dia selalu memandang tinggi diri dan memandang rendah orang lain. Ramai orang dalam hidup dia berhusnuzan terhadap diri dia dan bersuuzon pada orang lain. Ini yang banyak berlaku. Sedangkan orang yang ada ihtiqar ni ialah orang yang akan suuzon pada diri sendiri dan berhusnuzan dengan orang lain. Contoh, katakanlah dia semayang, suuzon pada diri dia akan rasa apa? Dia takut semayang ni Allah Ta'ala tak terima. Maka bila dia takut semayang dia tak terima Allah, maka dia akan sungguh-sungguh semayang dan sungguh-sungguh minta pada Allah, Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah, terimalah semayang kami ini, ya Allah, kan? Orang yang merasa suuzon terhadap diri sendiri. Dia tahu semayang dia tahu level semayang. Tapi dia berhusnuzon pada orang lain. Yang banyak berlaku, kita suka suuzon pada orang lain. Ini yang banyak merosakkan hubungan manusia dan sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang datang dengan ilmu dan amalan ni, dia sekali dengan sifat warak tadi, dia akan nampak dalam diri dia akan terhasil dalam diri dia ialah sifat tawaduk. Tawaduk sesama manusia dan takhaduk. Takhaduk ni mana kerendahan hati pada Allah dan kerendahan diri pada manusia. Tawaduk pada manusia. Ini sifat yang special sebenarnya, yang luar biasa. Punca daripada mana? Hasil daripada ibadah. Ibadah yang datang dengan warak tadi. Sebab itulah kenapa ramai orang ada ilmu, kenapa ada orang banyak amalan, suka beramal sebagainya, tapi tak ada sifat warak. Apa punca? Apa ada punca juga? Ada dia punya sebab dia. Pertama ialah kerana ini disebut oleh dalam kitab-kitab para ulama. Disebut dalam kitab-kitab para ulama kita. Biasanya dalam kitab-kitab tasawuf lah. Apa punca orang tak warak? Pertama ialah
mahjubun bidunya. Ini yang pertama. Maknanya dia terhijab dengan dunia. Ilmu tinggi, amalan hebat, tapi dia terhijab dengan dunia. Terhijab, dan dia kata dia terhijab daripada Allah. Terhijab daripada dapat, orang kata, berhubung direct dengan Allah. Disebabkan apa? Oleh adanya hijab dunia. Dunia itu jadi yang nampak kat mata dia, kat mata hati dia. Dia tak nampak Allah, dia nampak dunia. Berilmu kerana nak dunia, beramal kerana nak dunia. Dunia ni termasuklah mana kemuliaan, ketinggian, kedudukan, pangkat, kuasa, harta dan sebagainya, kerjaya dan sebagainya. Ini semua yang menghijab. Maka walaupun dia ada ilmu, dia ada amalan, tapi dia tak datang dengan warak. Sebab warak ni dia akan pelihara diri dia. Orang yang terhijab dengan dunia ni, dia tak akan peduli apa-apa pun, melainkan dia akan hatta tak peduli halal haram dan sebagainya. Bahkan yang dia nampak ialah penting ialah kesenangan dunia. Kesenangan, keseronokan dunia. Itu yang menghijab dia. Ini berat sebenarnya. Benda ni banyak berlaku pada diri kita sendirilah. Satu. Yang kedua, apa punca warak ni? Tak ada. Kerana masrufun bid'a'wa. Bid'a'wa. Bukan dakwah, dakwah. Apa maksud dia? Dikuasai, ataupun dipengaruhi, ataupun dia ni hanyutlah, hanyut mula kata, dengan dakwa-dakwi. Dakwa-dakwi ni dakwaan-dakwaan kehebatan diri lah. Rasa diri hebat, rasa diri pandai, rasa diri rasa diri ni orang kata specialist, rasa diri pakar, rasa diri kaya, rasa diri macam-macam lah. Maknanya semua dia dakwa pada diri sendiri. Maka orang begini memang dia akan tak ada warak. Dia akan sentiasa nampak dia sentiasa membesarkan diri. Dia memandang diri. Dia menisbahkan semua kebaikan, achievement dia pada diri. Putus dengan Allah. Sebab orang yang ada hubungan hati dengan Allah yang kuat, dia akan sentiasa menisbahkan pencapaian hidup dia kepada Allah. Ini kurniaan Allah. Hatta ketika dia beramal sekalipun, dia akan merasai ini anugerah Allah. Sebab itulah kita jangan rasa gembira. Rasa gembira, hari ni dapat puasa, hari ni dapat baca Quran banyak, hari ni dapat bangun tahajud. Jangan kita rasa gembira dengan sebab kita berasa kita dapat beramal. Tapi kita kena rasa gembira kalaulah hati kita dapat merasai bahawa kita beramal, kita beribadah, kebaikan, segala kebaikan yang datang pada kita ni semua adalah anugerah pemberian Allah. Kalau itu dalam hati kita, alhamdulillah. Boleh kita rasa suka. Tapi kalau kita suka disebabkan kita rasa kita layak, rasa kita ni bangun tahajud sebab kita hebat, sebab kita pimpinan lah kita boleh bangun tahajud, maka berat lah. Benda ni berat. Memanglah benda-benda gini kita tak bicara zaman-zaman kampus dulu kan. Betul lah, dalam zaman kampus, apa Zat, mana-mana kampus apa masalah hati kan. Sebab masalah hati ni kita tak bicarakan sangat ketika alam tarbiyah kampus dulu. Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan ilmu dan amal ni tidak datang dengan warak, ialah kerana istikbaran, kesombongan. Sombong ni bukan sekadar dia memandang hebat diri sendiri, tapi dia memandang rendah pada orang lain. Itu yang hilang sifat warak. Jadi oleh kerana itulah tak heranlah ibadat kita tak membuahkan perubahan dalam diri kita. Perkara yang halus begini kan.
Itu yang kita kena faham. Jadi, sebab itulah kita kena membesarkan sembahyang. Kena memuliakan sembahyang. Kena sungguh-sungguh nak menyempurnakan sembahyang. Baik. Asal usul sembahyang dan hikmah ditentukan waktu dan bilangan rakaat. Apa asal usul sembahyang ni? Maknanya perlakuan sembahyang. Ni apa usul, asal usulnya? Apa hikmah ditentukan waktu? Waktu zuhur, subuh, asar, maghrib dan sebagainya. Dan juga bilangan-bilangan rakaat. Setengah hukama ni makna cerdik pandai lah di kalangan ulama lah. Namanya hukama. Hukama ni kata plural. Singularnya hakim. Hakim itu singular. Hukama plural. Mengatakan setiap sembahyang itu ditentukan kepada seorang Nabi dari Anbiya Allah menyembayangkan pada waktunya. Maknanya sembahyang 5 waktu ni sebenarnya dia telah diallocate-kan kepada nabi-nabi tertentu sejak dulu lagi supaya sembahyang dan berdasarkan waktu-waktu ni juga. Kalau musannif rahimahullahu taala, orang yang mula-mula bersembahyang subuh 2 rakaat tu waktu subuh tu ialah Nabi Allah Adam alaihissalam. Tak kala keluar dari syurga. Memanglah pada hakikatnya Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam ni nak jadi khalifah atas muka bumi kan. Itu hakikatnya. Dan memanglah Allah Ta'ala nak hantar Nabi Adam ke bumi. Tapi dengan hikmah Allah Ta'ala ni kita lihat Allah Ta'ala uji Nabi Adam. Allah Ta'ala uji Nabi Adam dengan peristiwa larangan makan buah, satu pokok buah di syurga. Ini ujian. Itu perintah Allah. Ujian itu. Perintah Allah adalah ujian. Perintah yang berupa larangan. Tak makan apa lah, tak ada apa-apa. Tapi yang ni jangan makan. Nampak? Perintah yang luas dan ada larangan. Satu je larangan. Kemudian berlaku apa yang telah berlaku lah. Iblis berjaya menghasut Nabi Adam. Dan kita tahu natijahnya, akibatnya Nabi Adam dihantar ke bumi. Jadi Allah Ta'ala nak, ni semua rencana Allah. Rencana Allah untuk nak beritahu kita tentang hikmah, perintah dan larangan. Hikmah. Kenapa Allah Ta'ala jadikan Iblis ni? Iblis ni kenapa Allah Ta'ala jadikan? Sepatutnya tak payah jadilah Iblis kan, senang. Kalau Iblis tak ada kan senang. Itu ikut pandangan kita kan. Tak ada orang jadi jahat kan. Tapi Allah Ta'ala nak jadikan Iblis rupanya untuk menguji juga. Untuk menguji sebenarnya. Menguji kita lah manusia ni. Jadi bila Nabi Adam turun ke bumi, ketika itu dia melihat kegelapan. Maknanya masa itu malam lah. Bayangkan bumi masa itu malam. Siapa yang ada kat bumi masa itu? Yang ada malaikat yang confirm ada ialah jin. Malaikat kan tanya pada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Wa yasfiku dima. Maknanya malaikat dia dengan ilmunya dia tahu. Dia tahu tentang tentang jin yang dah ada kat bumi. Dan mereka mensifatkan jin yang ada kat bumi ketika itu dengan perkataan, dengan kalimat yufsidu fiha. Jin ni yufsidu fiha. Siapa mengaji bahasa Arab tahulah kan. Bila yufsidu fiha, yufsidu tu adalah verb yang bersifat present tense, sedang berlaku. Fi'il mudhari' lah. Ini bermakna ketika Nabi Adam turun kat bumi ni, jin masih ada dan jin masih sedang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Begitulah juga dengan wayasfiku dima. Wayasfiku dima maknanya menunjukkan bahawa jin ni sedang melakukan pertumpahan darah. Wayasfiku dima.
peperangan dan sebagainya ke atas muka bumi. Maknanya jin ni dah lama dulu kat bumi. Dan ketika Nabi Adam turun, mereka masih ada di bumi dalam keadaan dua tadi. Merosakkan bumi, sama ada rosak tu kerana peperangan ke, kerana apa, ataupun kerosakan bumi juga dimaksudkan dengan kalaulah jin ni melakukan pendurhakaan pada Allah. Itu pun dikatakan merosakkan bumi juga. Dan juga melakukan pertumpahan darah di atas bumi. Maknanya jin dah ada tamadun, dia dah ada tamadun kat bumi. Itu yang orang putih sekarang banyak kaji tentang apa yang dikatakan sebagai ancient alien kan. Alien purba. Sebenarnya jin lah. Sebab itulah jin lah yang buat istana Nabi Sulaiman. Jin lah yang disebut dalam Quran, ada yang jin boleh terbang, jin yang boleh menyelam ke dalam laut, jin yang boleh membina bangunan dan macam-macam. Sebab mereka dah ada tamadun. Cuma kita je lah orang Melayu boleh sebut jin ni, kita nampak jin ni, jin Melayu ni jemalang tanah lah, penunggu gua lah, penunggu bukit lah, penunggu busut lah, Pontianak lah, itu dalam kepala kita orang Melayu kan. Tapi sebenarnya jin ni macam kita juga, ada jin yang aras pemikiran mereka yang tinggi. Sebab jin dia dua-dua dia ada. Pemikiran dia ada, nafsu pun dia ada. Macam manusia lah. Cuma bezanya ialah jisim dia. Jisim tu dibuat daripada api kan. Itu je beza. Dia sebenarnya memang kita tak nak, banyak pun yang kita tahu tentang alam jin. Siapa yang boleh masuk alam jin tu untunglah. Tapi bukan, jangan kita nak minta takut kita pula hanyut jadi jin. Baik. Jadi maknanya masa tu bila Nabi Adam turun, dia lihat kegelapan. Dah pastilah macam kita pun bila masuk satu tempat yang gelap memang kita akan rasa takut. Dalam keadaan Nabi Adam ni dipisahkan dengan Hawa, isteri dia. Ini macam modul lah. Modul zaman-zaman tamrin dekat kampus kan. Kita dipisahkan, duduk seorang-seorang. Dan berasa teramat takut. Ini nature manusia lah. Nature manusia memang bila gelap, keseorangan dia takut. Maka tak kala tiba waktu subuh dan ternampak fajar, nampak cahaya fajar. Fajar ni, kalau fajar subuh ni ialah fajar shadiq kan. Dia horizontal. Mulanya terbit cahaya matahari. Maka beliau bersemayang 2 rakaat. Maknanya Nabi Adam sembahyang 2 rakaat dan sudah pastilah sembahyang ni sembahyang yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Melalui perantaran malaikat. Dan malaikat yang sejak dulu ditugaskan untuk datang kepada para nabi, bawa wahyu, bawa bimbingan dan sebagainya ialah malaikat Jibril. Cuma tak disebut dalam kitab ni lah. Jadi Nabi Adam AS sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama untuk bersyukur kerana terlepas daripada kegelapan. Nampak cahaya kan? Rasa syukur sangat. Dan rakaat yang kedua untuk bersyukur kerana kembalinya siang hari. Maknanya sembahyang subuh Nabi Adam ni kerana syukur. Kerana gembira, kerana menyatakan kesyukuran pada Allah Ta'ala. Makna terlepas daripada berakhirnya kegelapan dan munculnya cahaya. Ini yang pertama. Orang yang mula-mula sembahyang zuhur itu ialah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS. Tak kala menyuruh menyembelih anaknya. Tengok, Nabi Ibrahim pula diuji dengan ujian yang paling berat, iaitu menyembelih anak. Bayanglah kita ada anak. Tengok anak kita sekarang. Mohsin tengok anak dia Munirah ke kan. Zulfadik tengok anak dia. Adwa tak ada anak lah. Nurul tengok anak. Khairullah ada anak ke? Tak tahulah Nabi. Dia ada anak ke tak? Khairullah bawa kahwin. Ya kan? Aizat confirm dah ada anak kan. Anak tekak kan. Jadi bila kita tengok anak kita, tiba-tiba Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anak. Dah lah lahir anak Nabi Ibrahim ni, iaitu Nabi Ismail.
Nabi Ismail. Nabi Ismail ni dia lahir lambat sebab Nabi Ibrahim ni dia dapat anak yang pertama Nabi Ismail ialah ketika umur dia dah 80-an. Satu riwayat mengatakan 86. Bayangkan umur orang 86 baru dapat anak. Dia bukan soal Nabi Ibrahim tu umur 86. Isteri dia pun sudah pastilah dah tua juga. Orang kata dah menopause kan, tapi Allah Ta'ala punya kuasa boleh lagi. Bila Allah Ta'ala nak, maka dia jadi kan. Dan Nabi Isa pula lahir setelah Nabi Ibrahim umur dia 100 tahun atau lebih. Ini Nabi Ibrahim. Tapi kita lihat macam mana Nabi Ibrahim mendoakan, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan zuriat aku orang-orang yang mendirikan sembahyang. Ini betapa tidak berputus asanya Nabi Ibrahim AS. Kalau rajin balik buka internet, cuba type doa-doa Nabi Ibrahim. Memang dengan kita mempelajari, kita baca doa-doa Nabi-Nabi dulu ni, sebab kita cuba merasai feeling mereka ketika itu. Dan betapa tulusnya mereka dalam pengabdian, betapa taatnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kes menyembelih ni, Nabi Ibrahim memang nak buat lah. Walaupun peringkat awal dia tanya Nabi Ismail. Dia kata, aku mimpi diperintahkan untuk sembelih. Apa? Maza taruh. Apa pandangan kau? Nabi Ismail cakap direktnya. Ikut je lah. Ikutlah. Dia kata, ayah akan dapati saya orang yang sabar. Jadi, ini satu gambaran betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS. Tadi Nabi Adam, ujian kegelapan ni. Yang kemudiannya ditukar kepada menyembelih kibas. Dan suruhan itu berlaku ketika gelincir matahari, jadi mula masuk waktu zuhur. Zuhur ni kan bila matahari tegak atas kepala, bila dia mula condong saja, bermula kata bayang kita tu asal bayang rembang kan. Kemudian bila condong je, maka bermulanya waktu zuhur. Maka beliau bersemayang 4 rakaat. Maknanya perlakuan semayang sebenarnya sejak dulu dah ada. Bukan satu yang baru lah. Maka beliau bersemayang 4 rakaat. Cuma yang kita ni semayang 5 waktu. Ini zaman Nabi Allah dan zaman Nabi Muhammad SAW. Rakaat pertama untuk bersyukur kerana anaknya ditebus dengan qibas. Pertama. Rakaat kedua untuk bersyukur kerana terbuangnya ataupun hilangnya duka cita daripada anaknya. Dan macam mana pun, walaupun taat pada Allah, sedih juga kan. Sedih. Anak dia diuji dengan perasaan nak kena sembelih. Allah Ta'ala pula yang perintah. Dan rakaat ketiga untuk menuntut keredaan Allah. Redha. Redha ni maknanya kesukaan Allah. Dan keempat, untuk melahirkan perasaan amat gembira kerana mendapat penebus yang amat besar, iaitu qibas, Habil daripada syurga. Seperti dalam firman Allah, wa fadainahu bizibhin azim, dan kami tebuskan dia, Nabi Ibrahim ni, Nabi Ismail. Wa fadainahu tu maknanya kami tebuskan dia, Nabi Ismail, dengan sembelihan qibas yang amat besar. Ayat 107 surah As-Saffat. Baik. Dan orang yang mula-mula sembahyang asar itu ialah Nabi Yunus, tak kala Allah Ta'ala mengeluarkannya daripada perut ikan paus. Kita tahu kisah Nabi Yunus ni, dia agak kecewa dengan kaum dia, maka dia meninggalkan kaum dia. Kemudian Allah Ta'ala nak didik dia supaya dia kembali kepada kaum dia. Allah Ta'ala masukkan dia dalam perut ikan paus. Duduk dalam ikan paus tu, setengah pandangan mengatakan 40 hari 40 malam. Allah Alam lah betul atau tidak kan. Ceritanya lama lah duduk dalam perut ikan paus ni. Baik. Tak kala Allah mengeluarkannya, Nabi Yunus, daripada perut ikan paus dalam keadaan seperti anak burung yang tidak berbulu. Itu gambarannya. Kalau anak burung tak berbulu kan, dia lemah, kecil, tak bermaya. Itu gambarannya lah. Maka beliau mengalami 4 kegelapan. Pertama, kegelapan kesalahannya.
Kenapa? Kerana dia meninggalkan kaum dia. Kedua, kegelapan air laut. Ketiga, kegelapan malam. Dan keempat, kegelapan perut ikan paus, ikan nun. Maka beliau keluar dari perut ikan pada waktu asar. Sepanjang dalam perut tu, Nabi Yunus diberikan Allah Ta'ala dengan doa ataupun yang lebih terkenal disebut sebagai tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Ini satu bahagian, iaitu yang berupa tahlil. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan-Mu ya Allah. Subhanak, yang ini tasbih, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Ini pengiktirafan, mengakui bahawa termasuk di kalangan orang yang menzalimi diri sendiri. Jadi tiga ni dianggap sebagai di antara tasbih, di antara zikrullah ataupun doa ataupun munajat yang sangat hebat kesannya pada kerohanian sebenarnya. Sebab itulah kita dalam keadaan kita susah, macam mana Nabi Yunus ni menggambarkan feeling orang yang dalam keadaan yang ada rasa kecewaan, rasa takut, rasa kegelapan, rasa bersalah dan sebagainya, kan, rasa menyesal. Maka inilah di antara ini lafaz zikir yang sangat baik lah. Sebab kita pun akan lalui perkara ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan daripada kisah Nabi Adam tadi pun, itu apa yang kita sendiri akan pernah lalui dalam hidup ni, kan? Hidup dalam kegelapan, ketakutan. Begitu juga dengan kisah Nabi Ibrahim dengan anak dia. Dalam nak mentaati perintah Allah ni, kita teruji dengan macam-macam, kan. Ini yang kita lalui, setiap orang melalui. Nabi yakin semua orang pernah lalui benda ni. Samalah juga dalam kisah Nabi Yunus ni. Maknanya Nabi Yunus ni dia rasa kaum dia tinggalkan dia. Maknanya dalam dakwah lah. Rasa semacam kekecewaan dalam dakwah. Sebenarnya tak, sebenarnya lepas dia keluar daripada ikan paus tu, dia sebenarnya balik pada kaum dia, dan sebenarnya kaum dia menerima dia dan beriman kepada dia. Sebab itulah kita dalam konteks dakwah jangan kecewa dengan manusia. Jangan kecewa, sebab percayalah setiap orang ni ada hati. Selama mana manusia ni ada hati, kita sebagai pendakwah kita hanya dakwahkan manusia saja. Jangan kita rasa kita yang menentukan petunjuk pada manusia. Kemudian orang yang mula-mula bersemayam maghrib itu ialah Nabi Isa AS, tak kala Allah Ta'ala mengeluarkan dia dari kepungan kaumnya. Peristiwa itu berlaku sewaktu lenyap matahari. Maghrib lah. Nabi Isa dikepung oleh kaum dia yang nak bunuh dia. Termasuklah kaum Nabi Isa ni adalah Bani Israel lah. Termasuk Yahudi. Sebab Nabi Isa ni memang Yahudi. Dia masuk di kalangan Bani Israel. Cuma ajaran Nabi Isa ni disebut oleh orang putih sebagai New Testament. Old Testament tu yang Taurat. Tapi oleh kerana Yahudi yang tak nak ikut dakwah Nabi Isa ni, mereka nak bunuh dia. Dia nak bunuh dia. Tapi Allah Ta'ala lepaskan dia dan Allah Ta'ala naikkan dia ke langit. Maka rakaat pertama untuk menafikan ketuhanan yang lain daripada Allah. Termasuk manusia yang pengikut Nabi Isa yang selepas diangkat ke langit, mereka yang mendakwa bahawa Nabi Isa ni anak Tuhan. Rakaat kedua untuk menafikan tuhmahan terhadap ibunya yang dituduh oleh kaum dia bahawa ibunya perempuan jahat, kan. Rakaat ketiga untuk menyatakan bahawa tiada Tuhan yang dapat memberi kesan melainkan Allah jua. Tak ada yang lain. Maknanya menafikan Trinity. Trinity. Sebab itulah dua rakaat pertama berhubung dan rakaat terakhir tinggal bersendirian. Sebab itulah kalau kita lihat Kristian Ortodok. Kristian Ortodok ni adalah Kristian yang bukan Kristian Eropah. Eropah ni dia berpusat di Vatikan, Itali, kan. Dulu Rom lah. Tapi yang Ortodok ni bila yang area-area Arab, Mesir, sampailah ke Rusia dan sebagainya lah. Nah, ini mereka kalau kita lihat, mereka punya semayang tu masih ada berdiri, rokok dan sujud. Tapi kalau yang
Katolik dah tak ada lah. Katolik ni memang mengarut lah kan. Dia tak ada semayang pun. Dalam masuk gereja dia tak semayang. Yang dia buat adalah doa. Dan doa dia adalah cara betul lah, menyanyi, ada organ, ada kumpulan choir, itu doa dia. Bagi mereka semayang doa. Sebab itulah Katolik kita tengok dia tak ada perlakuan ibadat, tak ada perlakuan semayang. Tapi kalau Ortodok dia ada. Baik. Orang yang mula-mula bersemayang Isyak itu ialah Nabi Musa AS ketika sesat jalan waktu keluar daripada negeri Madian, satu daerah dalam negara Jordan berdekatan dengan Sinai dan Laut Merah. Kita tahu kisah Nabi Musa, dia lari daripada pengejaran Firaun, sebab Firaun masa tu dia nak Nabi Isa, hikmah Nabi Isa ketika itu dia diminta bantuan oleh seorang kaum dia yang mengganggu, maka ditampar orang tu mati. Bila mati, maknanya dia dikejar oleh Firaun, maka dia lari sampailah ke dia lari daripada Mesir. Dia lari daripada Mesir sampailah ke tanah Arab itu yang dia jumpa Nabi Shu'aib, kahwin dengan anak Nabi Shu'aib, dan kemudian lepas tu dia nak balik sebenarnya ke Mesir. Maka dalam perjalanan itulah yang dia dalam surah Taha, dikisahkan macam mana Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman pada Nabi Musa dan melantik Nabi Musa sebagai Rasul Allah. Maka ketika keluar daripada Madian, bawa isteri, bawa anak-anak, beliau mengalami duka cita tentang isterinya. Kenapa rasa duka cita pada isteri? Sebab terpaksa, masa itu kan dah gelap dalam surah Taha kalau kita baca. Nabi Musa mencari nampak api, maka terpaksa tinggalkan anak isteri dia. Maka dia rasa itulah duka cita dah meninggalkan isteri dia di lembah Tua tu. Juga keduka citaan dia terhadap Harun saudaranya, yang dikatakan bila dia tinggalkan Nabi Harun untuk memimpin kaum dia sebab dia nak dapat wahyu, nak dapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia lihat kaum dia menyembah berhala, menyembah anak lembu, maka dia rasa duka cita lah pada Nabi Harun. Sampai dalam Quran sebut dia pegang janggut Nabi Harun kan. Kemudian dia duka cita juga tentang Firaun sebagai seterunya. Memanglah duka cita dah sebab Firaun ni bapa angkat dia sejak kecil yang bela dia kan. Dan beberapa orang anaknya yang juga terpaksa ditinggalkan pada isterinya dah. Maka semua duka cita itu dilepaskan oleh Allah Ta'ala berpegang pada janjinya yang benar. Dan peristiwa ini berlaku pada waktu Isyak yang akhir. Maka beliau bersemayang 4 rakaat kerana bersyukur kepada Allah Ta'ala melepaskan dirinya daripada semua keduka citaan itu. Ini dalam satu riwayat lah. Maknanya kalau kita perhatikan, sebenarnya semua kisah-kisah Nabi ini benda-benda yang memang berkisar dalam hidup kita juga. Kita dalam hidup kita akan berkisar dengan perkara juga. Rasa duka cita, rasa menyesal, rasa takut, rasa nak Islam ni terpaksa tinggalkan keluarga kadang-kadangnya, terpaksa macam-macam lah. Jadi sebab itulah apa resolusinya, apa dia punya penyelesaian dia, apa solution dia ialah sembahyang. Kita kena balik pada sembahyang sebab sembahyang mengembalikan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menurut riwayat yang lain, sembahyang subuh itu dimulai oleh Nabi Adam, sembahyang zuhur oleh Nabi Daud, sembahyang asar oleh Nabi Sulaiman, sembahyang maghrib oleh Nabi Yaqub, dan sembahyang isyak oleh Nabi Yunus. Jadi ini khilaf lah. Khilaf. Sebenarnya tak timbul persoalannya. Yang mana satu yang benar. Poin ini ialah sembahyang ni memang telah dijadikan amalan sejak dulu lagi. Sebab para Nabi dan Rasul membawa agama yang sama, iaitu menyembah, mengabdi diri dan mentauhidkan hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita kena renunglah balik ni baca balik kisah-kisah Nabi ni kan. Sebab mereka ni adalah orang-orang yang dikatakan orang yang dikatakan allazina an'amallahu alaihim. Orang-orang yang telah Allah Taala beri nikmat Islam dan iman ke atas mereka. Mana perjuangan mereka, tribulasi hidup mereka tu mestilah menjadi contoh teladan pada kita. Sepatutnya mereka ni orang-orang yang disebut kalau kita bahasa moden ni sebagai adiwira kita dah. Tapi kita ramai anak-anak kita yang adiwiranya ialah Superman kan, Ultraman dan sebagainya.
Sedangkan kisah-kisah Nabi-Nabi ni kalau kita baca, lebih hebat, lebih dahsyat kehebatan mereka, sebab mereka diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Amin. Sampai mana ni? Dah. Masuk bab 2 bi. Kalbu. Kalbu. Dah masuk ke baru nak masuk? Baru nak masuk. Baru nak masuk. Baik, qala musannif rahimahullahu taala, kitab yang kedua. Ini adalah kitab yang kedua. Daripada berapa kitab? Daripada 3 kitab. Kitab pertama cerita 7 anggota. Kitab yang kedua ni pada menyatakan qalbun. Menyatakan tentang hati. Dan kitab ketiga nanti ialah tentang apa nama ni? Yang kedua ni tentang hati, iaitu sifat-sifat yang mazmumah. Kitab ketiga nanti kitab tentang sifat-sifat yang mahmudah. Baik, pada menyatakan qalbun, qalbun ni hatilah. Tapi dalam kitab ni dia istilahkan artinya sebagai jantung. Jantung ni bila refer dalam jantung, bila refer secara fizikalnya, kataan qalbun tu kalau refer fizikal memang jantung. Orang putih kata apa? Heart kan? Jantung heart kan? Tapi dalam bahasan ilmu tasawuf, qalbun ni bukannya jantung yang kita ada ni, yang mengepam darah ni kan. Tapi qalbun dalam konteks perbahasan ilmu tasawuf dan kitab kita ni ialah dirujuk kepada apa nama ni? Hati kita yang bersifat rohani, yang bersifat roh. Itu yang jadi bahasan. Nanti kita akan huraikan insya-Allah. Baik, pada kitab kedua ni 10 bab yang mengandungi akan sifat kecelaan yang 10. Sifat kecelaan yang disebut sebagai sifat mazmumah, yang dicela. Mazmumah ni makna yang dicela. Siapa yang cela? Syarak cela. Apa tanda syarak cela? Daripada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kat situ sumbernya. Yang mencela sifat-sifat. Kenapa kena wajib belajar? Wajib belajar bukan untuk kita beramal. Bukan kita kena amalkan benda ni, bukan kita kena amalkan sifat-sifat ni, tapi cara beramalnya ialah dengan kita meninggalkan sifat-sifat. Itu dia. Wajib belajar untuk mengetahui sifat-sifat ni dan wajib mengamalkan, iaitu dengan cara meninggalkan, membersihkan daripada hati kita. Kalaulah kita biarkan hati kita dengan sifat-sifat yang kita akan bincang ni, kita tak rasa pun nak bermujahadah untuk bersihkan hati kita, kita tak proses pun hati kita untuk dibersihkan. Bimbang-bimbang kita mati nanti dalam keadaan bawa sifat-sifat yang mazmumah ni, yang banyak ni, maka bimbang-bimbang kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kematian yang buruk. Ini yang kita kena faham. Baik, ketahui olehmu, hai talib, hai penuntut ilmu, bahawasanya qalbun itu ada baginya 2 makna. Ini yang disebut tadilah. Qalbun, kataan qalbun ni, qalbun dalam bahasa Arab, qalaba ni, qalbun ni maknanya yang berbolak-balik. Patutlah hati kita ni pun berbuat balik. Malam ni kuliah habis pukul 9 suku. Nak datang ke tak datang? Nak online ke tak online? Akan berbolak-balik. Kadang ada masa kita semangat nak ikut, nak follow, tapi ada masa malas. Tu berbolak-balik tu. Kenapa? Hati tu berbolak-balik. Okey, pertama qalbun jasmani, ini yang fizikal. Iaitu qalbun jasmani ni daging yang ditaruh di dalam dada, ni dada, sebelah kiri yang menyerupai ia jantung tu, daging tu akan jantung pisang, macam rupa jantung pisang. Tahu tak? Tahu jantung pisang kan?
Dulu jantung pisang ni buat apa? Rebus buat ulam. Orang moden-moden tahu lah. Lemak sedap. Ha? Asam lemak sedap, asam lemak. Takut orang moden-moden ni yang G20, 22, 21 ni moden-moden kan. Mana tahu takut tak makan, tahu tapi tak makan. Baik. Dan iaitu daging yang fizikal ni, jantung apa tu, kalbun yang jasmani yang fizikal ni ialah daging yang tertentu di dalamnya ada lubang. Siapa yang belajar sains ni tahu kan dia punya anatomi badan, tahu jantung macam mana rupa dia. Dalam jantung ada lubang, ada bilik kanan, ada bilik kiri kan. Dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Maknanya darah ni yang dipam oleh jantung kita, sedut, kemudian dipam ke seluruh urat, segala urat, sama ada rambut ke, urat besar ke, apa semua tu, itu adalah hasil daripada pengepaman jantung kita. Maknanya dia nak cerita bagaimana besarnya peranan jantung dalam membekalkan darah pada tubuh. Sebab darah pada tubuh ni dia bawa nutrisi, dia bawa oksigen dan sebagainya. Itu yang darah yang dipam ni akan naik sampai ke otak kita. Otak kita ni perlukan oksigen, perlukan nutrisi supaya otak tu function. Seluruh otot-otot sampai ke kaki, ujung kaki sampai ke saraf dapat berfungsi. Sebab apa? Dengan ada darah tadi. Nampak besarnya peranan jantung dalam mengepam darah. Kalaulah dalam darah ni banyak kolesterol, banyak kolesterol, suka makan benda-benda yang kolesterol tinggi ni, maka kolesterol pun mengenap ke dalam salur-salur darah. Itu yang bila jantung pam darah, tak cukup untuk nak membekalkan sampai ke otak contohnya. Itu yang jadi stroke contohnya kan. Jadi stroke kan. Macam-macam penyakit akan timbul. Semua jadi penyakit-penyakit yang menjadi sebab kematian manusia. Itu yang dikatakan kalbun jasmani. Yang kedua, kalbun rohani. Iaitu sesuatu jisim yang halus. Yang halus maknanya jisim yang halus. Abi guna perkataan jisim sebab semua biasanya student yang pernah belajar sains tahulah perkataan jisim kan. Jisim yang halus. Yang mana sifat ataupun nature jisim yang halus ni, sebab dia bersifat kerohanian, dia bersifat roh. Roh ni ialah apa yang Allah Ta'ala tiupkan ke dalam lembaga embrio kita kan. Yang menjadikan lembaga embrio kita ni hidup kan. Itu dia. Yang mengetahui dan yang mengenal dan mendapat daripada manusia. Maknanya dia ada tiga ada fungsi besar hati yang rohani ini. Pertama, mengetahui. Untuk tahu. Dia tahu. Dengan hati tu dia tahu. Yang kedua, dengan hati tu dikenal. Tahu dan kenal lain. Macam Aizat, dia tahu Baitul Muslim, dia tahu kahwin, dia tahu cerita nikah, dia tahu je, tapi dia tak kenal kehidupan orang kahwin. Sebab apa dia tak kenal? Sebab dia tak pernah merasai. Tapi orang yang tahu, dulu dia belajar tengah ceramah sebagainya, kemudian dia kenal dengan dia involve sendiri, dia terlibat sendiri dengan Baitul Muslim, barulah dia kenal macam mana. Orang kata Baitul Muslim ni, orang kata susah payahnya kan, kesabarannya dan kemanisannya kan. Itu beza antara tahu dengan kenal. Tahu dan kenal dengan hati sebenarnya. Dan juga mendapat daripada manusia. Dengan hatilah kita dapat idrak. Idrak ni maknanya kita dapat sesuatu. Contoh, kita dapat kasih sayang daripada orang. Hati kita lah yang feeling. Kita dapat sentuhan, nasihat daripada orang. Itu hati kita lah yang rasa feeling pada hati kita. Kita dapat berkenalan dengan orang, yang dapat rasa kemanisan, berukhuwah dan sebagainya adalah hati kita. Itu dia katakan mendapat idrak. Dan hakikat manusia. Hati ni hakikat manusia. Kerana dalam hati ni dah segala kebaikan ada, dan boleh jadi juga dalam hati dah segala keburukan boleh ada kat situ. Kami biasa sebut hakikat manusia ni, diri manusia ni ada 5 sebenarnya. Pertama, fizikal,
Ini jasad. Yang kedua dia ada roh. Manusia ada roh. Roh ni yang Allah Ta'ala masukkan dalam perut ibu kita. Kan? Dalam embarayo kita. Yang ketiga ialah qalbun. Akal dulu. Akal. Akal datang sekali dengan roh. Yang keempat ialah hati. Hati ni hakikat diri kita. Dan yang keempat ialah nafsu. Nafsu ni ada pada tubuh kita sebab apa? Sebab bila roh campur dengan jasad, kita hidup, maka bila hidup, jasad kita ni perlukan macam-macam. Nak makan, nak minum, nak udara, nak macam-macam. Jadi 5 lah diri kita. Sebab itulah kita tak boleh leka dengan 5 ni. Kalau kita leka, kita akan binasa. Sebab itulah bila kita doa ataupun kita baca Fatihah dan sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus. Sebenarnya kita minta Allah Ta'ala beri petunjuk ke 5-5. Beri tunjuk pada anggota fizikal kita supaya ringan. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban mafhuman doa Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik wa qalban mafhuman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bita'atik. Kita minta tubuh badan yang ringan, yang mudah untuk beribadat kepada Allah. Patutlah kita doa petunjuk itu pertama untuk badan kita. Yang kedua, kita minta juga petunjuk untuk roh kita. Supaya roh kita ni benar-benar kenal Allah. Balik mengabdi diri pada Allah. Minta hidayat untuk akal kita. Supaya akal kita terpandu dengan petunjuk Allah. Minta petunjuk untuk hati kita. Supaya hati kita dapat hidayat Allah. Dapat cahaya daripada Allah. Dapat memimpin kita. Dan minta petunjuk untuk nafsu kita. Supaya jangan nafsu kita yang menguasai kita. Kita yang nak menguasai nafsu, bukan nafsu menguasai kita. Jadi 5 ni kita nak minta doa daripada Allah supaya dapat diberikan petunjuk. Dan ia yakni hati jua yang rohani lah, yang dihadapkan kepadanya perkataan. Maknanya bila turun kalam Allah ni, Al-Quran, dia turun dengan perintah-perintah kan. Perintah sembahyang, perintah puasa, perintah jihad, perintah dakwah, perintah berzikir, perintah perang, perintah macam-macam perintah ni dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sebagainya. Maka sebenarnya khitab ni maknanya yang dihadap cakap. Allah Ta'ala ni hadapkan cakap, kalam dia tu, perintah-perintah tu ialah pada siapa? Pada hati kita. Hati, roh, hati yang bersifat roh tadi. Karena hati itulah yang akan memahami perintah-perintah Allah. Ini itu yang dimasukkan, dihadapkan kepadanya perkataan. Termasuk juga perkataan kita sama kita, macam kita bila bercakap, Habib cakap dengan Aizat. Zat. Jadi bila Habib panggil Aizat tu, sebenarnya Habib cakap dengan hati dia. Padahal kita ni bila dakwah dengan manusia kan, kita berdakwah dengan manusia, sebenarnya kita bercakap dengan hati dia. Ini mesti ada dalam diri kita. Itu yang menjadi target kita, bercakap dengan hati manusia. Barulah datang daripada hati, masuk ke hati. Barulah insya-Allah ada touching ke situ. Dan juga yang disuruh, yang kita sebut tadi lah, apa perintah Allah semua itu disuruh dihadapkan kepada hati kita, dan yang dilarang pun sama juga. Dan ada bagi sangkut paut dengan kalbun jasmani. Kalbun rohani ni dia ada kaitan yang rapat dengan kalbun jasmani sebenarnya. Sebab itulah hati kita kan bila tenang, bila hati kita tenang, jantung kita pun tenang, dia pam. Tapi bila hati kita marah, jantung kita pun jadi kuat. Bila kita rasa bimbang, jantung kita pun jadi bermasalah kan. Itu juga ada kaitan antara jantung jasmani dengan jantung rohani. Dan sesungguhnya tercabang kebanyakan akal manusia pada mengetahui sangkut paut antara keduanya. Kerana bersangkutan keduanya menyerupai akan persangkutan arat dan jisim. Maknanya kajian manusia lah sebenarnya antara jantung yang batin dengan jantung yang zahir ni memang ada kaitan yang sangat banyak. Sebab itulah sekarang ni sampai tahap banyak kajian-kajian sains yang mengkaji tentang bagaimana kesan agama terhadap psikologi manusia. Dulu dalam ilmu psikologi manusia ni, yang memang barat yang banyak mempeloporinya, bukan
bukan yang memulakan tetapi mempelopori kajian-kajian psikologi ni tentang tentang ketenangan, tentang kebahagiaan, tentang stres, tentang depression dan macam-macam ni, semua banyak barat yang buat kajian. Pada asalnya dulu pertubuhan-pertubuhan orang kata ilmu psikologi barat ni, pakar-pakar barat ni, mereka tak masukkan pun agama. Semua mereka berdasarkan kajian fizikal, kajian pada sampel dan sebagainya. Tapi akhirnya, mutakhirnya kan, mereka tak dapat nak menolak peranan agama dalam memberikan ketenangan. Peranan agama dalam mengobat penyakit-penyakit mental, penyakit gila, penyakit banyak penyakit-penyakit ni kan, contohnya bipolar lah, macam-macam yang bersifat psikologi ni kan. Mereka tak dapat nak menolak, dia tak dapat nak deny peranan agama tersebut. Jadi ini yang akhir sekarang ni bidang psikologi dah mula dimasuki oleh kefahaman ataupun approach agama. Termasuklah soal bagaimana menguruskan hati, macam mana nak manage jiwa, manage mental dan sebagainya secara agama itu sendiri. Mereka dah mula mengiktiraf peranan Quran dalam sebagai terapi, peranan zikir-zikir, peranan doa dan sebagainya. Jadi ini yang disebutlah, mana ada kaitan antara hati dengan jantung itu sendiri. Seperti mana persangkutan berkaitan antara arat dan jisim. Arat dan jisim ini macam warna dengan zat lah. Macam kita pegang satu benda kan. Pegang benda ni, apa warna dia? Warna dia putih. Putih ni kat mana sebenarnya? Putih ni dekat zat dia. Jadi macam mana zat tu zat botol ni, tapi sifat botol tu yang warna putih, ini dikatakan arat ni. Baik. Al-Musanif rahimahullah ta'ala, atau persangkutan yang memakai perkakas dengan perkakas. Kaitan perkakas dengan perkakas lah, alat-alat lah. Dan apabila disebutkan dengan jantung dalam kitab itu, maka dikehendakinya makna yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sambung pada kuliah akan datang. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la haula wa la quwwata illa billah. Ada lagi masa tak apalah, habiskan sikit lagi lah. Sampaikan sikit lah. Tinggal nak habiskan dia punya satu paragraf. Dan apabila disebutkan akan jantung dalam kitab ini, maknanya dalam konteks kitab kita ni, bahasan kita ialah yang dikehendaki ialah makna yang kedua, bukan yang pertama. Yang pertama tu kalau nak kaji, itu masuk bidang perubatan. Dan ialah yang dikehendaki dengan firman Allah Ta'ala, qulir ruhu min amri rabbi, artinya bersabda olehmu hai Rasul Allah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Maknanya ini termasuk cerita roh. Pendek, ya, qalbun dan ruh dan nafas, ketiga-tiganya satu makna. Ya, qalbun, ruh dan juga nafas, nafsu, ketiga-tiganya satu makna. Kalau nak masukkan lagi satu ialah akal. Akal pun masuk pengertian yang sama juga. Sebab akal ni dia berada dalam hati manusia. Pada salah satu daripada segala makna ketiga-tiganya. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu dia punya quotation dia lah daripada Imam Ghazali. Wallahu a'lam. Kalau ada persoalan silakan. Okay. Biar ada satu soalan daripada Kai. Okey. Nabi Khidir dikatakan meminum air Ainul Hayat. Apakah baginda masih hidup di kalangan kita? Mana dapat sumber tu, Habib tak tahu. Entah kena tanya daripada sumber tu. Habib tak tahu. Wallahu a'lam. Kalau tanya Kai ada nak bercakap sikit Kai? benda ni memang perbahasan ulama lah. Ada kata Nabi Khidir masih hidup, ada kata Nabi Khidir dah mati kan. Wallahu a'lam, Habib tak tahu tu je. Walaupun Habib follow juga perbincangan tu. Sebab benda tu perbincangan ilmiah juga kan. Ada sebab ulama pun banyak pandangan. Ulama ni memang kerja dia mengkaji. Tapi Habib tak tahulah benda ni. Wallahu a'lam, tu je. Okey, lain? Bi, satu soalan Bi. Biasanya kolbu ni dia berkait rapat dengan akal juga Bi . Okey. So sejauh mana
hati ni akan dapat memandu hati ke hati memandu akal? Okey, dia akal ni dia letak dekat lubuk hati. Hati kita ni dia berlapis. Berlapis ni pun nak mudah faham lah. Dalam Quran sebut hati ni yang mula-mula ma fis sudur. Itu lapisan pertama, ma fis sudur. Yakni dalam apa yang dalam dada. Ni lapisan luar hati. Lapisan luar hati, ma fis sudur. Penyakit-penyakit pun banyak kat situ dah. Nafsu kita pun banyak kat situ. Dekat ma fis sudur. Betul Quran disebut sebagai syifa'ul lima fis sudur. Ubat ataupun penawar perawat kepada penyakit yang ada dalam dada. Itu yang lapis luar hati. Lapis dua disebut sebagai qalbun. Ini segi istilah. Tadi qalbun tu yang kita faham dari segi itulah kerohanian kan. Tapi untuk nak senang faham, hati itu lapis nombor 2 dikatakan qalbun. Qalbun inilah tempat letak iman. Contohnya dalam Quran dalam surah Al-Hujurat kan, hujung tu cerita tentang apa nama ni, walakin awal surah Hujurat, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kami yang menjadikan kamu cinta pada iman dan kami hiaskan iman tu cantik indah dalam hati-hati kamu. Situ letak iman. Situlah letak takwa. Nabi pernah tunjuk dada dia kata ha huna, at-taqwa ha huna. Takwa tu dalam hati sebenarnya. Dan dalam sifat dalam qalbun ni jugalah letak sifat-sifat yang mahmudah. Sifat mahmudah, syukur, taubat, cinta Allah, cinta Rasul dan sebagainya, itu kat dalam hati. Dalam hati itulah cahaya Allah Ta'ala akan masuk hidayah. Menyebabkan hati itu bercahaya. Itu hati, qalbun. Lapis nombor 2. Lapis ketiga disebut sebagai afidah ataupun afidah ni plural. Dia punya singularnya fuadun. Inna sam'a wal absara wal fuad dalam Quran. Fuad ni maknanya hati kecil. Hati kecil. Ni orang kata apa? Mata hati lah. Hati kecil ni mata hati. Kat situ lah yang kita berbisik-bisik kan. Sekarang apa yang Aizat sedang berbisik dalam hati dia? Abi tak tahu. Hanya dia yang tahu kan. Jadi itu hati kecil. Dan dalam lagi itu dia katakan lubbun. Lubbun. Arab kata lubun. Lubun ni dalam bahasa Arab kalau yang pluralnya albab. Itu yang disebut dalam Quran ulul albab. Ulul albab ni merujuk kepada akal. Kat situlah sebenarnya center akal. Walaupun akal ni dia ada kaitan dengan brain, dengan otak kan, tapi sebenarnya situ dia punya center ni, dia punya markas dia. Jadi oleh kerana itulah hati dengan akal ni memang dia ada berkaitan. Sebab cahaya daripada Allah ni yang berupa cahaya petunjuk ni dia akan masuk daripada hati, dia menerangi hati, tapi dalam masa yang sama dia akan petunjuk Allah ni akan memberi petunjuk kepada akal kita, sehingga akal ni dia akan timbul dua perkara. Allazina dalam Quran sebut surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan perubahan siang dan malam ada tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat disaksikan oleh orang-orang yang dikatakan ulul albab, yang ada hati, yang hati dia yang ada akal yang sempurna dalam hati itu. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Hati ini yang dalam tu ada akal tu dia sifat yang sempurna ialah apabila dia ada yang dua perkara. Pertama, ingat Allah, zikrullah. Yang kedua ialah tafakkur ila Allah, dapat berfikir tentang penciptaan penciptaan makhluk-makhluk Allah. Jadi zikir dan fikir, ini peranan akal sebenarnya. Jadi sebenarnya kat situ dia ada kaitan rapat sangat antara hati dan juga akal. Jadi akal ni dia proses lah. Akal ni dia memproses, tapi hati yang menunjuk. Sebab petunjuk tu dia masuk ke akal yang berupa cahaya tadi. Cahaya keimanan, cahaya petunjuk itu masuk ke hati. Tapi akal ni dia proses, dan dia proses dalam menentukan baik buruk, yang mana nak kena ikut, mana kena tinggal, itu dalam akal. Sebab itulah hati kita ni sangat unik sebenarnya. Sangat unik. Sebab itulah kalau kita abaikan benda ni yang sangat rugi. Wallahu a'lam.